Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan rahmatnya dapat bersama-sama pada malam ini. Kita menghadirkan dalam kuliah Maghrib khas online yang dianjurkan oleh Masjid Toh Puan Besar Hatijah Batu Gajah Perak, dan juga dengan kerjasama belia Masjid Toh Puan Besar Hatijah Batu Gajah Perak. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada pihak masjid dan kepada belia masjid kerana sudi menganjurkan kuliah kita pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkatan kepada kita dalam majlis ilmu ni, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang penonton sekalian yang mana melihat kuliah online kita pada malam ni, minta tuan-tuan puan-puan tolong share kepada sahabat-sahabat, kepada kawan-kawan tuan-tuan, rakan-rakan Facebook, supaya manfaatnya dapatlah kita perluaskan kepada orang yang mana berkenaan ilmu-ilmu agama yang kita akan bincangkan. Sebab kalau kita tengok dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi menyebut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah Subhanahu wa taala memudah jalan baginya menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Muslim. Nabi kata, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, tak kiralah dia pergi masjid ke, pergi surau ke, dia duduk dalam majlis ilmu, Waimah pun dalam majlis kuliah online ni dengar, dan dia mengaji dalam kuliah online pun juga tuan-tuan, dikira sebagai begitu, maka Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, memudahkan orang tu masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jadi sidang penonton sekalian, insya-Allah pada malam ni kuliah kita, kuliah maghrib kita, kita akan berbahas berkenaan topik, yakni apabila sampai waktunya. Seperti mana tuan-tuan sedia maklum, waktu ini benda yang special, yang mana Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada manusia. Kalau bahasa Inggeris dia panggil time, masa. Semua orang ada masa, yang mana masa itu dikurniakan kepada manusia selama 24 jam. Tak ada lebih dan tak ada kurang. Semua orang diberikan masa 24 hours. Maka masa tersebut perlu digunakan sebaik mungkin selagi hidup lah. Kalau dah mati, masa itu dah di end, tamat. Tapi masa hidup ini, setiap manusia itu dikurniakan waktu sebanyak 24 jam. Tidaklah dikurang pun, walaupun sedikit. Sebab tu tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, dalam surah Al-Asr, ayat yang dalam surah Al-Asr Allah menyebut apa? Wal 'asr innal insana lafi khusr. Wal 'asr, demi masa.
Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kata Allah. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Maknanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa. Allah tidak bersumpah dengan matahari. Ini merata dah sebut dalam kuliah saya. Tak kira lah kuliah online ataupun kuliah secara di masjid dan di surau. Ada di tempat-tempat lain dah mula kuliah. Dan saya sebut merata tempat dan saya kata Allah bersumpah demi masa. Allah tidak bersumpah demi bulan, Allah tidak bersumpah demi matahari, Allah tidak bersumpah demi bukit dan bukau, Allah tidak bersumpah dengan bulan. Sedangkan bulan itu cantik, tapi Allah tidak bersumpah dengan itu. Tapi Allah bersumpah dengan masa. Sungguhnya masa itu amatlah penting. Sesungguhnya kata Allah, manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran wa'as demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Maknanya apa tuan-tuan? Banyak manusia ni dalam kerugian. Maknanya orang yang tak rugi ni kata Allah, yang pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang beramal soleh, yang ketiga orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran, adapun yang keempat orang yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Maknanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan termasuk dalam golongan ini, yang mana orang yang sentiasa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa beramal soleh, melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu tuan-tuan, itulah yang dinamakan masa yang kualiti. Persoalannya tuan-tuan, dalam masa yang kita ada itu, apa yang kita lakukan? Apa yang kita buat? Sebab tu tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini amatlah singkat. La aishul, kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada kehidupan yang hakiki melainkan kehidupan akhirat. Makna kehidupan dunia ni hanyalah sementara. Kalau saya istilah mudah, kita hidup kat dunia ni tuan-tuan seperti kita menuai benih. Dan benih tuaian itu kita akan dapat di mana? Yaumul qiyamah. Kita akan dapat di hari akhirat. Kita akan dapat di alam barzakh kelak. Sebab tu banyak tuaian yang kita tanam, banyak yang kita tuai, kita tanam benih tersebut, maka banyaklah hasilnya kita akan dapat di alam akhirat. Persoalannya tuan-tuan, sudah banyakkah tuaian ataupun amal yang kita buat di dunia ini semasa kita hidup? Sebab tu kata Imam Ghazali menyatakan kepada anak murid dia, masa yang paling jauh dengan kita ni adalah masa yang berlalu. Masa yang jauh dengan kita ni, benda yang paling jauh dengan kita ni, kata Imam Ghazali kepada anak murid dia, adalah masa yang telah berlalu. Maksudnya masa yang berlalu itu tidaklah dapat boleh di-rotate balik. Tidaklah dapat dikembalikan semula. Maknanya kita tuan-tuan, benda tu dah berlalu, maka tidaklah dapat dikembalikan semula. Sebab tu masa yang ada ini pastikan kita guna yang terbaik. Jangan jadi orang yang rugi, seperti mana Allah sebut dalam Quran, innal insana lafi khusr. Janganlah jadi orang yang sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jangan jadi macam orang yang rugi yang Allah sebut dalam Quran. Jadilah orang yang berkualiti, seperti mana yang Allah sebut, beriman dan beramal soleh. Dan semestinya kita ni tuan-tuan, puan-puan, sidang tuan-tuan sekalian, menghindarkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang mana dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tuan-tuan, dalam hidup kita ni Allah berikan kita masa, kita leka dengan kehidupan dunia. Kita leka dengan masa yang ada. Kadang-kadang sibuk sampai tak ada semayang, minta maaf saya sebut. Kadang-kadang sibuk sampai kuliah pun tak ada pi. Sekarang ni tuan-tuan, tak ada pergi masjid, kita ada kuliah dalam online. Mana kita manfaatkan tuan-tuan. Semestinya kita semua tuan-tuan mempunyai handphone, kita ada handphone yang mahal, Android, ada iPhone dan sebagainya. Maka gunalah manfaat tersebut untuk kita tuan-tuan mencari ilmu. Janganlah kita tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala mencari 1000 alasan. Sebab tu pepatah Melayu menyatakan, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Maknanya kita ada kemahuan, maka jalan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang kita ni tuan-tuan, perempuan, minta maaf, saya minta maaf banyak-banyak oleh sebut ni. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan mencari banyak alasan. Cari banyak alasan kerana tak mau kita nak berhamba abdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakan orang tuan-tuan sentiasa menyatakan kesibukan itu menjadi satu alasan yang besar.
sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan kerja, sampai kadang-kadang semayang terpaksa dikodokkan, sampai kadang-kadang majlis ilmu pun dia tak pergi, sampai kadang-kadang tuan-tuan ilmu pengetahuan berkenaan fardu ain itu pun dia tidak pelajari. Maka rugilah tuan-tuan kita kat dunia. Apa gunanya tuan-tuan kalau kita ni duit banyak tapi kita tidak memahami, kita tidak memahami tentang hukum hakam yang mana menjadi tunjang utama dalam Islam itu sendiri. Apa gunanya tuan-tuan kita hidup dengan banyak duit, kita kaya, kita banyak apa segalanya kita ada, namun kita miskin daripada segi ilmu agama, maka rugilah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang paling bijak, kata Nabi, adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk alam akhirat. Alam yang dia akan duduk hakiki selamanya. Sedangkan alam dunia ini hanyalah sementara. Sebab tu, tuan-tuan, perempuan kena berfikir, kena ambil masa untuk berfikir bahawasanya kita semua, tuan-tuan, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Mana kita ni semua akan mati. Persoalannya mati kita adakah dalam husnul khatimah, mati yang baik, ataupun dalam keadaan mati yang buruk. Semestinya tuan-tuan, dengan saya berpendapat mestinya kita nak mati dalam keadaan yang baik. Bila waktu itu sampai tuan-tuan, maka tidak ada perkara lain yang kita boleh lakukan, melainkan tuan-tuan kita akan dimenghadapkan oleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya tuan-tuan, bagaimana kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita ni berhubungan dengan dosa, bergelumuran dengan maksiat. Maka ketika itu sucikan dosa, sucikan maksiat kita itu dengan taubatan nasuh, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, pintu taubat ni tuan-tuan sentiasa dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak ditutup. Sebab tu Allah suka kepada orang yang sentiasa melakukan taubat kepada dia. Allah cukup mencintai orang yang sentiasa bertobat. Dah bertobat tu jangan lupa. Doa silatul mukmin. Doa itu senjata mukmin. Bila kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita banyakkan berdoa, kita banyakkan menangis. Sebab menangis kerana takutkan Allah, menangis kerana insaf dan sebagainya, maka tangisan itu memadam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kita sampai mengejar dunia sampai kita lupa akhirat. Mestinya dunia kita balancekan dengan akhirat. Kalau boleh akhirat tu kita lebihkan sikit. Sebab dunia ni tuan-tuan, kita macam mana pun kita cari tuan-tuan, macam mana hebat pun kita tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan dunia ni kita akan tinggalkan. Akhirnya dunia ni tuan-tuan akan tinggalkan kita. Sebab kita tuan-tuan, bila mati esok bukan harta yang kita bawa, bukan bini yang ramai yang kita bawa, bukan anak yang ramai yang kita bawa. Yang kita bawa ke kubur tuan-tuan, hanyalah kata Nabi apa? Amal saja. Itu pun kalau amal ada. Kalau lah amal tak ada tuan-tuan, maka yelek. Tak ada lah tuan-tuan kita dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, saya suka juga menyebut tuan-tuan berkenaan dengan satu hadis. Yang mana tuan-tuan, hadis ini selalu kita dengar. Dan selalu kita amati. Yang mana lagu kumpulan Raihan kan? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Itu. Maka hadis itu tuan-tuan, ataupun lagu itu merupakan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis ini tuan-tuan diriwayatkan oleh Al-Hakim. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Pastinya semua orang tuan-tuan, kalau diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dia akan dapat 5 perkara ni. Yang pertama tuan-tuan, kata baginda apa? Syababaka qabla haramika. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Makna tuan-tuan, kita ni tuan-tuan dilahirkan dalam keadaan yang kecil. Budak bayi, and then kita dah remaja, dan remaja kita dewasa, lepas dewasa kita tua, lepas tua kita akan mati. Mana ada tuan-tuan orang lahir terus tua? Tidak ada tuan-tuan. Semestinya kita muda dan kita akan tua. Sempat atau tidak, itu wallahu alam, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sempat tua, ada orang sampai umur 70, ada orang sampai umur 80, ada orang sampai umur 90, dan ada pun orang tuan-tuan sampai umur 100 tahun umur dia. Maka Allah berikan kepanjangan umur kepada dia. Dan dalam hadis yang lain juga tuan-tuan, baginda Nabi Muhammad SAW, hadis ni riwayat Tirmizi. Mahfumnya kata Nabi kata umur umatku 60-70, ada pun sedikit selepas itu.
Hadis sahih riwayat Tirmizi. Nabi kata umur umatku 60-70. Maknanya tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sidang penonton sekalian, maknanya apa? Bila kita dah umur 60, kita dah umur 70, pasti kita be careful. Pasti kita berjaga-jaga. Kenapa tuan-tuan? Sebab ketika itu dah hampir kita kepada sakaratul maut, kematian. Maka mati itu sudah dekat dengan kita. Tapi kadang-kadang ada orang dah umur 60, ada orang dah umur 70. Tapi masih lagi tuan-tuan bergelumur dengan dosa, masih lagi bergelumur dengan maksiat, masih lagi melawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu kerugian yang besar kalau dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala umur yang panjang. Sebab tu saya suka tuan-tuan, kadang-kadang bila saya pergi kuliah di masjid, di surau, saya jumpa jemaah, ada jemaah umurnya 70, ada umurnya 80. Saya kata tahniah. Sebab kan apa? Allah berikan kepanjangan umur tuan-tuan. Tapi persoalannya kita tuan-tuan sedang menonton sekalian, saya dan tuan-tuan, kita kena berfikir dan kita kena ingat. Adakah kita sampai ke umur seperti mereka ini 70 dan 80? Belum tahu. Wallahu a'lam bissawab. Mana kita tidak tahu. Bila? Wallahu a'lam. Kalau kita umur panjang, alhamdulillah. Semestinya semua orang nak umurnya panjang. Persoalannya masa muda itu, apa yang kita lakukan? Kadang-kadang masa muda kita banyak menghabiskan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Masa muda itu kita buat perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Masa muda itu kita buat perkara-perkara yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perkara ini tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah kadang-kadang menghantui, kadang-kadang menjadi suatu zaman kegelapan kepada kita. Sebab tu tuan-tuan, semua orang ada zaman kegelapan. Semua orang ada zaman buruk, zaman sejarah yang tak baik. Cumanya tuan-tuan, adakah zaman itu terus-menerus kesinambungannya kita menyambung, ataupun zaman kegelapan itu kita tutup, di-endkan dengan taubatan nasuha, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu persoalannya. Sebab tu ada orang kata, Ustaz, masa muda ni lah kita nak enjoy. Enjoy masa muda ni lah kita nak enjoy, kita nak seronok. Sebab muda pun hanya sekali, Ustaz. Ya, memang betul. Jawapan tu saya setuju. Muda memang sekali, tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah sedang menonton sekalian. Muda itu memang sekali. Namun, kena faham juga, tuan-tuan, kematian itu juga sekali saja. Tak ada orang mati 2 kali, tuan-tuan. Mati pun sekali juga. Persoalannya bila mati, tuan-tuan, tak boleh hidup dah. Mati ni, tuan-tuan, tak boleh hidup dah. Mana kalau kita mati, tuan-tuan, maka kita kekal lah situ sampai Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Persoalannya kiamat pun kita tak tahu bila. Satu kiamat besar, satu kiamat kecil. Kiamat kita itu, kiamat kecil itu pasti kita merasai itu kiamat, ini kematian, itu kiamat kecil. Adapun kiamat besar itu kehancuran dunia. Persoalannya kehancuran dunia ni, tuan-tuan, kita tak tahu bila. Tak berbaloi, tuan-tuan, kita duduk dalam kubur, kita kena teribang dengan malaikat muka nakir berpuluh tahun. Tidak berbaloi, tuan-tuan. Sedangkan peluang dan masa itu Allah dah kurniakan kepada kita. Peluang dan masa, ruang, Allah dah kurnia. Sampai taubat itu tidak akan ditutup selagi mana nyawa ni tidak dicabut. Maka taubat itu ditutup. Mana kita duk kuat lagi ni, walaupun kita sakit, tuan-tuan, maka taubat itu dibuka dan diterima oleh Allah Subhanahu. Masalahnya kita malas. Ada orang dia kata, waktu muda ni nak kena enjoy dulu. Waktu muda nak kena fun. Waktu muda nak sonok-sonok, kena happy go lucky. Masa muda lah. Masa tua dia kata, Ustaz, barulah kita ni pergi bertaubat, kita pergi haji ke, kita pergi umrah ke. Jawapan saya mudah saja. Persoalannya, sempat dah kita tua? Satu. Yang kedua, tuan-tuan, adakah kita pergi haji, adakah kita pergi umrah itu, perkara itu dapat menghapuskan dosa kita? Itu persoalannya. Berapa ramai yang orang pergi haji, tuan-tuan, innamal a'malu binniat, niatnya sudah terpesong. Kadang-kadang dia pergi haji, niatnya semata-mata nak dapat title, maka sudah terhapus, dah merosakkan ibadah haji, sudah merosakkan ibadah dia tu. Tak dinafikan, ada begitu. Dan tidak dinafikan juga ada orang pergi buat haji itu dia ikhlas kerana lillahi ta'ala, kerana Allah. Tapi ada juga di kalangan kita pergi itu tujuan nak dapat title, nama. Sebab tu saya kata, tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah, kita kena berfikir di hadapan, kita kena berfikir apa yang akan berlaku di depan. Adakah kita nak satu kebanggaan di dunia ini saja? Adakah kita nak segalanya di dunia, bahkan di akhirat kita muflis? Semua itu, tuan-tuan, tepuk dada, tanyalah iman, tanyalah selera kita. Kita yang pilih jalan, sama ada kita nak ke syurga, ke heaven, ataupun ke hell, neraka. Kita yang pilih. Kita yang buat. Sedangkan
jalan untuk ke syurga itu mudah daripada jalan ke neraka. Ada orang tanya, Islam ni susah Ustaz. Buat sikit masuk neraka, buat sikit dosa. Sedangkan tuan-tuan, senangnya nak buat pahala, sedangnya nak masuk syurga, cukup senang. Contoh mudah saya kata ni, duduk dalam majlis ilmu. Ni kuliah online dengar ni tuan-tuan. Ni majlis ilmu ni, taman-taman syurga. Kan? Dan disebut tadi hadis riwayat Muslim, Nabi kata, orang yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan baginya. Dan juga saya suka sebut kadang-kadang saya kuliah di tempat-tempat tertentu, kuliah bulanan dan sebagainya. Kadang-kadang saya lihat tuan-tuan, ramai di kalangan kita ni kuliah bulan jemaah, ramai orang tua-tua. Yang muda-muda tak hadir tuan-tuan. Sebab apa? Yalah, ini macam orang muda cakap pada saya lah. Masa muda ni nak cari duit, masa muda ni lah nak kejar dunia dan sebagainya. Tapi kena ingat tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mati itu bukan tunggu tua, mati itu bukan muda, mati itu bukan apa kita sakit, tapi mati itu tuan-tuan, kata guru saya, apabila sampai waktunya, apabila sampai ajalnya. Bila sampai ajal tuan-tuan, pastinya kita akan mati. Sebab tu tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-34. Surah Al-A'raf ayat yang ke-34. Allah menyebut jelas. Selain surah tadi ya, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Dan Allah sebut jelas, walikulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastahdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Ini hadis, ini surah Al-A'raf ayat yang ke-4. Maknanya Allah sebut mudahnya tuan-tuan, Allah kata apa? Walikuli ummatin, apabila sampai masa itu, maka dia tidak dapat mengundur walaupun sesaat sekalipun, walaupun sekejap nak unduk depan, nak unduk belakang, maka tidak boleh. Bila sampai waktu tuan-tuan, maka mati. Sebab tu tuan-tuan, muda pun mati, tua pun mati tuan-tuan. Dia tak kira tuan-tuan. Bila sampai waktunya, maka malaikat Israel akan mencabut nyawa kita. Atau mudahnya tuan-tuan disebut sebagai malaikat maut. Itu yang pertama tuan-tuan. Di masa muda ni tuan-tuan, puluhlah, carilah ilmu banyak-banyak, pergilah majlis ilmu. Masa tua tuan tak larat dah. Nak pergi majlis ilmu pun tak larat. Umur 80 tuan-tuan, nak naik motor pun, mata pun rabun dah. Masa kita muda ni tuan-tuan pergi majlis ilmu. Masa muda lah tuan-tuan mengaji banyak-banyak. Masa muda lah tuan-tuan cari ilmu banyak-banyak. Cari duit itu tak salah. Cari duit tak salah. Tuan-tuan yang saya kata, oh cari duit salah. Mana Ustaz? Tidak. Carilah duit, kayalah. Bila tuan-tuan kaya, tuan-tuan boleh bantu orang, tuan-tuan boleh keluar zakat, bagus. Tapi janganlah kaya itu, janganlah kerja itu sampai kita lupa akhirat. Ini maksud saya. Maksudnya apa? Kita kena balancekan kedua-duanya, akhirat dan dunia. Kita kena balance, jangan kita lebih sangat dunia sampai kadang-kadang kita lupa akhirat. Mana? Waktu muda ni pergilah mengaji. Waktu muda ni carilah masa baca Quran banyak-banyak. Waktu muda ni lah tuan-tuan baca Quran sedap. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila dia tua tak larat dah tuan-tuan. Baca Quran pun senapas-senapas ya. Waktu tu muda ni tuan-tuan baca berau, sonok tuan-tuan sebab kuat. Waktu tua tuan-tuan nak baca kena pula semput. Kena pula tuan-tuan ada asma. Kena pula tuan-tuan ada penyakit dan sebagainya. Tak larat dah baca tuan-tuan. Masa muda lah tuan-tuan nak khatam Quran, nak mengaji Quran. Masa muda. Saya tak kata orang tua tak boleh baca, bacalah. Tapi masa muda ni tuan-tuan, kita ada umur ni. Umur 30, umur 20, 25. Pulun baca Quran. Banyak-banyak khatam Quran. Ni tuan-tuan. Jangan tinggal Quran. Itu tuan-tuan. Itu yang pertama Nabi sebut. Yang kedua tuan-tuan, wasihatika qabla saqamika. Masa sihatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa sihat dan datang masa sakit. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik tuan-tuan. Yang kedua Nabi sebut. Masa sihat kita tuan-tuan, apa yang kita buat? Kita kadang masa sihat ni tuan-tuan, kita ambil mudah, tak ambil cakna tentang banyak perkara. Tapi bila masa sakit tuan-tuan, kita cakna banyak benda, kita ambil berat banyak benda. Masa sakit lah kita baru nak baca Quran. Masa sakit lah kita baru nak insaf. Kadang-kadang sakit tu bagus juga diberikan kepada orang supaya dia insaf. Masa dia tak sakit tuan-tuan, dia tak langsung tak teringat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung tak mau sembahyang. Dia langsung tak mau baca Quran.
Tapi Harian Metro dia baca, Sinar Harian dia baca, apa lagi tuan-tuan, The Star dia baca. Dia sanggup langgan semua tu. Tapi tuan-tuan, masa dia tak sakit ni tuan-tuan, dia nak baca Quran pun dia malas. Tapi bila sakit tuan-tuan, Allah beri hidayah, Allah beri petunjuk, dia baca Quran, dia semayang tak tinggal. Tapi masa tak sakit, tak mau dia tuan-tuan. Tak mau dia. Ni tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton sekalian, kita kena berfikir sejenak. Masa sihat tu tuan-tuan, carilah semayang jangan tinggal, Quran jangan tinggal. Baca tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab masa sakit tuan-tuan nak semayang pun susah. Ada orang tuan-tuan sakit kena stroke. Stroke satu badan tuan-tuan, nak kena dia terbaring. Terbaring tuan-tuan di atas katilnya. Mengharapkan ihsan daripada isterinya, mengharapkan ihsan daripada suaminya. Dia terbaring tuan-tuan. Maka ketika itu tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan ihsan orang ni tuan-tuan. Kalau kata dapat suami yang bagus, maka dia akan tolong. Kalau dapat isteri yang bagus, maka dia akan tolong. Tapi kalau dapat isteri tak bagus, dapat suami tak bagus, maka dia pun tak peduli. Dia pun tak peduli. Kita lah nak ambil wuduk, kena harap ke orang. Tapi masa kita sihat tuan-tuan, kita ambil wuduk pun tak mau. Semayang jauh lagi dah, wuduk pun tak ambil, semayang jauh lagi. Kalau tak ambil wuduk, macam mana nak semayang? Itu tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan perempuan dirahmati Allah, masa sihat ni lah tuan-tuan kita menghamba abdi kepada Allah Subhanahu. Masa sakit tuan-tuan, Allah sakit tuan-tuan, kalau kena penyakit susah tuan-tuan. Ada orang kena penyakit jantung yang disebut sebagai silent killer. Penyakit senyap ni, pembunuh paling senyap, silent killer, sakit jantung. Yang kedua tuan-tuan, ada orang kena darah tinggi. Yang ketiga tuan-tuan, ada orang kena go out ataupun gout. Gout ni dia tak boleh makan seafood. Yang keempat tuan-tuan, ada orang kena kencing manis. Yang kelima tuan-tuan, ada orang kena kanser. Banyak tuan-tuan penyakit-penyakit yang membunuh ni sekarang. Tambah pula Nabi kata, tanda-tanda kiamat itu kamu akan melihat umatku banyak mati dalam keadaan yang mengejut. Ini banyak Nabi sebut dalam hadis. Nabi sebut tanda-tanda kiamat itu, kamu melihat umat aku banyak mati dalam keadaan yang mengejut. Mengejut ni mati dalam keadaan yang tiba-tiba mati tuan-tuan. Sebab tu kita ni tuan-tuan kena bersiap siaga, kena berhati-hati. Kita kena melihat secara menyeluruh overall supaya apa, kita tidak rugi. Ada orang jumpa saya, ustaz, saya kena jantung 3 tu sumbat pasal hidup ni jadi gelap. Ini ada seorang pakcik jumpa saya. Hidup dia jadi gelap, dia rasa macam mana? Rasa macam tak terah duduk lah, orang Penang kata tak terah duduk. Sebab ni ada orang kata ni, insya-Allah ustaz, logat Kedah tu, Ani Hashim dia kata kan. Memang saya orang Kedah. Kan, lahir kat Kedah, kota Kuala Muda. Tinggal di Pulau Pinang. Sekarang menetap di Selangor. Kan abang kata tuan-tuan, ada orang tuan-tuan, Allah bila dia kena penyakit kan, seksanya tuan-tuan. Ada orang kena jantung, sesak nafas, sakit dada tuan-tuan. Ada orang kena kencing manis. Allah tuan-tuan, nak makan musang king pun tak boleh makan. Musang king lalu dia gelak. Tak boleh makan tuan-tuan. Ada orang kena go out ataupun gout. Udang gelak. Tak boleh makan tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan perempuan dirahmati Allah? Nikmat itu telah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah dicabut tuan-tuan. Sebab tu masa kita tak sihat ni, masa kita sihat tuan-tuan, memang masa sihat seronok. Boleh makan macam-macam masa sihat. Boleh makan tolak batu kayu kan. Tapi dah masa sakit dia ada pantang banyak, tak boleh makan kan. Kencing manis tak boleh makan, benda-benda manis. Darah tinggi tak boleh makan macam-macam ni kok. Apa lagi, go out tak boleh makan seafood. Kan sakit jantung pun bahaya juga. Kolesterol, benda yang kolesterol itu tak boleh kawal, tak boleh makan, kena kawal. Maka tuan-tuan masa kita sihat ni tuan-tuan, semua benda kita boleh makan. Itu satu nikmat yang Allah berikan. Bila kita sihat tuan-tuan, everything kita boleh buat. Itu masa sihat. Tapi masa kita sakit, maka keterbatasan waktu itu. Waktu yang terbatas, nak bergerak pun dah terbatas, nak buat amal pun dah terbatas. Semua dah terbatas. Malaikat kita mengharap orang nak mandi pun dah keterbatasan. Allah berikan nak mandi pun kena orang dukung, nak berak pun kena orang dukung. Dah Allah berikan kebatasan. Tapi masa kita sihat, Allah berikan semua pada kita. Diberikan kekuatan pada kita, diberikan kesihatan pada kita. Namun kadang-kadang Allahu Akbar, kita lupa akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Wasihatika, ini masa sihat ni tuan-tuan, buatlah perkara-perkara yang mana Allah suka. Jangan sampai tuan-tuan
Bila kita dah sakit, barulah kita tuan-tuan nak teringat Allah Subhanahu Wa Taala. Semestinya tuan-tuan, sidang penonton sekalian, tuan-tuan pernah pergi tengok orang sakit kan? Bila tengok orang sakit ni kesian, sedih. Sakit ni tuan-tuan, memang sakit lah sakit. Nama pun sakit. Kadang-kadang bila jumpa orang sakit, dia kata, Allah sakit lah ustaz. Allah sakit. Memanglah tuan-tuan, keluar di mulutnya perkataan Allah, Allah dan Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab rasa sakit itu. Tapi kadang-kadang masa kita sihat, Allah pun kita tak sebut kadang-kadang. Bila Allah beri rezeki kepada kita, Alhamdulillah itu pun kita sebut. Allahu Akbar pun kadang-kadang kita malas nak sebut. Sebab tu kata guru saya tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni, 3 perkara kita jangan tinggal. Satu hari tu, 3 perkara ni jangan tinggal. Ini guru saya pasal. Yang pertama tuan-tuan, Quran jangan lupa baca. Tak boleh baca 1 lembar. Ada orang kata, ustaz saya tak boleh baca Quran. Baca 1 lembar. Tak boleh baca 1 lembar, baca beberapa baris. Tak boleh baca beberapa baris, baca beberapa ayat. Tak boleh juga ustaz, mati lagi bagus. Ni senang je jawapan saya. Dah, baca 1 lembar pun tak boleh, baca beberapa baris ayat pun tak boleh, baca beberapa ayat pun tak boleh, baik mati bang, lagi bagus. Semua banyak sangat alasan ni tuan-tuan. Alasan ni banyak sangat. Baca cerita apa pendekar bujang lapuk nak baca Quran, spek mata tu tinggal Ramli kan. Ramli, kenapa baca tak bunyi ni? Spek mata ketinggalan lah. Banyak alasan sangat tuan-tuan. Hidup kita ni tuan-tuan, jangan cari banyak alasan. Bila kita cari banyak alasan tuan-tuan, sebab tu banyak perkara yang kita tak dapat selesaikan. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sidang penonton sekalian, jangan banyak cari alasan. Kita buat dulu perkara tu tuan-tuan, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi ruang dan space pada kita untuk kita menuju kepada perkara tersebut. Terutamanya perkara yang mana mendatang kebaikan dan mendatangkan keredaan kepada Allah keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan jalan itu. Tapi kita kadang-kadang tuan-tuan tak mau langsung nak buat ke jalan itu. Ini masalah. Tu yang kedua dah. Yang ketiga tuan-tuan, waqinaka qabla fakhrika. Waqinaka qabla fakhrika. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Masa kaya. Saya pasti tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sidang penonton sekalian yang menonton live saya pada malam ni, kuliah online pada malam ni, semestinya kita ni duit ada. Dalam bank kadang-kadang ada 10,000, dalam bank kadang-kadang ada 50,000, dalam bank kadang-kadang ada sampai 300,000 ringgit. Tapi persoalannya tuan-tuan, duit itu what you do. Your money, what you do. Memang money is anything. Money is anything, but sometimes money is nothing. Duit itu segalanya, but sometimes duit itu is nothing. Money itu is nothing. Tak ada apa-apa. Bila sakit, bila sakit tuan-tuan, kena cancer stage 4, kena penyakit yang berbahaya menyebabkan doktor pun tak dapat buat apa-apa lah, maka ketika itu money is nothing. But money itu boleh buat kepada kita bekalan di akhirat dengan kita apa? Bila kita duit banyak, kita nak buat apa? Kita infakkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah banyak-banyak, wakaf banyak-banyak. Jangan harapkan orang untuk tolong kita. Ni guru saya pesan ni, dan saya sampai kepada tuan-tuan untuk diri saya juga. Jangan harapkan orang untuk beri bekalan amal, beri pahala pada kita. Kita sendirilah yang handle. Kita sendirilah yang kumpulkan amal tersebut. Kita buat sendiri tuan-tuan. Jangan harapkan anak nak buat bila kita mati, baru nak harap anak untuk wakafkan, baru nak harap anak untuk dermakan. Jangan tuan-tuan. Saya takut-takutlah tuan-tuan dapat anak macam cerita 3 Abdul. Ayah tak mati lagi, duk bahagi harta dah. Ini persoalan ni payah. Ini payah ni. Mudah ginilah tuan-tuan. Saya duk kuliah, saya kata gini. Kadang-kadang kita tuan-tuan main masjid, main surau, tabung lalu. Ada tabung di tiang, ada tabung kadang-kadang di luar masjid, di luar surau. Kadang-kadang kita tak bubuh pun. Kita tak mau bubuh. Kita harap nantilah kita mati ni anak kita bagi. Tuan-tuan jangan harap anak tuan-tuan. Takut anak tak bagi. Bila anak tak bagi, salah dia. Kita kan boleh bangun nak marah dia. Sebab lah ni duit tu kita punya. Bila kita mati, duit tu sudah jadi duit anak-anak kita. Kan? Saya bagi mudah lah. Kadang-kadang kita pergi surau kan, kita bawa duit RM50 lampu kereta pergi surau. Lepas surau habis kuliah, habis main isyak tu, kita nak pergi makan. Bila kita nak pergi makan tuan-tuan, kita kena bawa duit. Betul tak? Kan?
Takkan awak lelok, bawa duit lah. Law tu tuan-tuan. Sekarang duit tu ada dalam poket kita. Kita masih hidup, semestinya duit tu kita punya. Betul? Tapi bila kita mati, contoh keluar-keluar pada masjid tu tersepak dongoi ke, tersepak batu ke, tersepak apa-apa ke, berlagar kepala ni tuan-tuan, kepala ni berlagar dengan dinding, mati. Contoh, mati tuan-tuan. Maka duit dalam poket tadi bukan kita yang punya dah. Siapa yang punya? Jawapannya anak yang punya. Sebab tu selagi kita yang punya, selagi duit tu kita yang punya, maka pastikan kita tuan-tuan jangan kedekut, jangan jadi haji bakhil. Jangan jadi haji bakhil, jangan jadi tangkal jering. Jangan jadi macam haji bakhil bila kedekut. Bagi tuan-tuan. What you give and then you get back. Apa yang kamu berikan, maka kamu akan dapat balik. Kamu bagi, mesti dapat balik. Bila dapat Ustaz? Mati so dapat. Dah kena ingat tuan-tuan, sedekah ni kata baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis ni riwayat Bukhari. Tak silap Bukhari atau Muslim lah. Dua tu lah. Nabi sebut apa tuan-tuan? Sedekah seorang Islam itu, yang pertama, dipanjangkan umurnya. Ni hadis sahih. Nabi kata orang yang banyak derma ni tuan-tuan, dipanjangkan umurnya. Allahu Akbar. Nabi kita tak mau kan. Ni masalah kadang-kadang tabung lalu mayang Jumaat, tidur dia tuan-tuan. Tabung lalu dia tidur. Tabung lepas dia jaga. Allahu Akbar. Punya kedekut nak mampus tuan-tuan. Duit ni kau lewat mati tuan-tuan. Sebab tu sedekah tuan-tuan, panjang umur. Ni rahsia yang Nabi sebut dah ni. Nabi dah bocorkan rahsia dah tuan-tuan. Antaranya apa tuan-tuan? Bersedekah itu dapat memanjangkan umur. Yang kedua tuan-tuan, Nabi sebut sedekah itu dapat terhindar daripada mati dalam keadaan yang buruk. Ni hadis sahih riwayat Bukhari ataupun Muslim, lebih kurang itu. Saya tak ingatlah Bukhari atau Muslim, dua tu lah. Tapi Nabi kata tuan-tuan, orang yang banyak derma ni tuan terhindar daripada mati dalam keadaan yang buruk. Semestinya, insya-Allah. Bukanlah saya nak kata ni, tapi insya-Allah Nabi kata ni. Mana kalau kita ni banyak derma, banyak infak, banyak wakaf tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sidang penonton sekalian, pastinya tuan-tuan kita akan terhindar daripada mati yang buruk. Insya-Allah mati dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Maka kita kena banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta tuan-tuan, jangan malu-malu. Jangan malu-malu tuan-tuan. Minta pada Allah Subhanahu, ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. Matikan aku dalam keadaan baik. Tak boleh baca bahasa Arab, doa bahasa Melayu, tak ada masalah. Bahasa Melayu boleh, bahasa Mandarin boleh, bahasa Inggeris pun boleh lah, bahasa Jepun, tak ada masalah. Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan memahami segalanya. Sedangkan bahasa-bahasa itu semuanya tuan-tuan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tu perantaraan, tapi Allah yang bukakan minda mereka sebab mereka boleh bertutur berbagai-bagai bahasa. Allah ni maha faham tuan-tuan. Allah faham segalanya sebab Allah ni maha hebat dan maha bijaksana. Sebab tu tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada duit jangan kedekut. Ada duit jangan kedekut. Tengok cerita Haji Bakir bel-bel kedekut. Kedekut nama haji tuan-tuan, tapi kedekut dah mampus. Bukan kedekut dengan orang saja, kedekut dengan bini. Bukan kedekut dengan bini saja, kedekut dengan anak perempuan dia. Bukan kedekut dengan anak perempuan dia, dengan pekerja dia pun kedekut tuan-tuan. Sampai kereta tu tuan-tuan, nampak enjin tu lah tuan-tuan. Punyalah tuan-tuan. Sampai 22 sen pun minta balik tu. 20 sen ke 2 sen saya tak ingat. Minta balik tu pada orang tu. Kan? Kau gelak pada aku, 20 sen ni kalau tak cukup, tak boleh buat rumah batu tau. Minta macam tu tuan-tuan. Sampai dia perkira sangat. Jangan kita perkira tuan-tuan. Nah, yang ketiga tuan-tuan, Nabi kata apa? Orang yang derma ni dibuangkan sikap sombong, takabur dan angkuh dalam diri dia. Orang yang derma ni, insya-Allah dia tak ada sifat angkuh, dia tak ada sifat sombong, dia tak ada sifat bongkok, takjub dan sebagainya. Dia tak ada, insya-Allah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah sidang penonton sekalian, banyak manfaat derma ni tuan-tuan. Kadang-kadang derma ni tak semestinya kita derma di masjid. Tak semestinya kita derma di surau tuan-tuan. Kadang-kadang kita pergi kedai makan kan, ada ni yang duduk di Kuala Lumpur, duduk di Selangor, di mana-mana tempat lah. Kadang-kadang kita duduk kedai makan, ada orang minta derma. Saya ambil contoh di Kuala Lumpur, di Selangor lah, sebab saya duduk Kuala Lumpur, Selangor. Habis kuliah kadang-kadang di masjid kan, macam saya ustaz ni, macam saya tuan-tuan, habis kuliah tuan-tuan pergi makan kan. Duduk tuan-tuan, ada orang minta derma. Assalamualaikum tuan, saya orang susah ni.
Kadang-kadang tuan-tuan, Allah hantarkan orang untuk bantu kita dapat pahala. Kita tak payah susah pergi masuk di tabung, tapi Allah hantarkan orang untuk kita dapat pahala tersebut. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, ada orang dia halau orang tu. Pergi sana, syuh, dia halau. Syuh. Halau macam binatang. Ada orang tuan-tuan, dia maki hamun, orang minta derma. Kaki ada, tangan ada, minta derma lagi. Duk makan duit haram. Dia kata pada orang tu makan duit haram dan sebagainya. Tuduh yang benda yang tak betul. Sedangkan tuan-tuan, menuduh perkara yang tak betul itu, memfitnah itu dosa besar. Bercakap benda yang tidak benar, maka dosa besar. Maka benda tu tuan-tuan. Sedangkan apa salahnya kalau minta derma pada kita, kita bagilah RM1, RM2, RM3. Tak payah duk perlu maki hamun pun tak payah. Kadang-kadang Allah tidak hantar manusia, tapi Allah hantar kucing kadang-kadang. Tuan perasan tak? Tuan-tuan tengah makan-makan, kucing datang. Miau, dia datang kat kursi kita. Dia tak jarang naik bawah meja kita, minta sikit makanan. Kadang-kadang ada orang, dia tergamuk tuan-tuan, ambil air, dia simbah kucing tu. Tergamuk dia tuan-tuan. Ada orang, dia sepak yang kucing tuan-tuan. Allahu Akbar. Kucing tu tuan-tuan, dia bukan minta sepinggan nasi goreng. Kucing tu bukan dia minta satu pinggan chicken chop, satu set chicken chop. Dia tak minta tu. Dia cuma tuan-tuan minta sikit cebisan dan simpati kita. Tapi kita kadang-kadang pandang hina pada binatang, kita tidak ihsan pada binatang. Ada orang, dia tergamuk sepak binatang, dia sembah dengan air. Maka ini tuan-tuan, benda-benda yang amat dikeji, amat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, ada duit, jangan kira derma banyak-banyak tuan-tuan. Sebab manfaatnya insya-Allah kita akan beroleh sama di dunia ataupun di akhirat. Yang keempat tuan-tuan, wa faraqika qabla sakhlika. Iaitu apa? Masa kosongmu, masa luangmu sebelum datang masa sibuk. Masa luang kita kan, apa yang kita buat? Kan kita tak sibuk kan? Apa yang kita buat tuan-tuan? Kalau kita tak sibuk, kita masih lagi buang masa, rugilah tuan-tuan. Tambah masa bulan Ramadan baru ni tuan-tuan, dalam tempoh PKP, Perintah Kawalan Pergerakan PKP tuan-tuan, kita tak boleh pergi ke mana. Nak pergi ke shopping mall pun tak boleh, nak pergi kerja pun tak boleh, bahkan nak pergi surau dan masjid pun tak boleh tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita buat? Kalaulah ketika itu kita banyak baca Quran, kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita banyak menghamba abdi kepada Allah, bahkan Ramadan kita lah keadaan PKP juga, tak boleh pergi mana tuan-tuan. Allah, Ramadan tuan-tuan, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Allahu Akbar tuan-tuan. Dalam keadaan kita duduk di rumah, main tarawih di rumah, bahkan kita semayang raya di rumah, baca kutubah di rumah. Mana tuan-tuan, mana kita pernah buat tuan-tuan mayang raya di rumah? Mayang raya Aidilfitri lah. Saya tak pernah, ada lah pun tak pernah lah. Aidilfitri, kutubah di rumah. Allah, ini satu benda yang diberikan keluangan oleh Allah Subhanahu, ruang dan space kepada kita. Namun bagaimana kita tuan-tuan menggunakan times, masa ruang itu, masa free itu, untuk kita tuan-tuan sedikit sebanyak mencari amal, mencari keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Kadang-kadang kita lupa benda tu Allah beri, kadang-kadang kita ambil tak cakna, kita ambil mudah, kita ambil tak peduli tuan-tuan. Sedangkan tuan-tuan, perkara tu bila dah pergi tuan-tuan, maka dia tidak kembali. Ini tuan-tuan. Adapun yang terakhir tuan-tuan, wa hayatika qabla mautika, masa hidupmu sebelum datang masa mati. Jadi tuan-tuan, kita hidup, pastinya kita akan mati tuan-tuan. Persoalannya tuan-tuan, are you ready untuk go to die? Adakah kita dah bersedia untuk kematian itu? Kalaulah kita dah bersedia untuk kematian itu tuan-tuan, kalau Allah ambil nyawa kita, alhamdulillah. Tapi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sidang penonton sekalian, kalaulah kita tidak bersedia tuan-tuan, alangkah ruginya tuan-tuan. Kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tidak redha oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak pula maksiat yang kita lakukan. Maka apabila sampai waktunya tuan-tuan, kita kembali dalam keadaan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali dalam keadaan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu 1000 sesalan, bukan 1000, berjuta sesalan pun tuan-tuan, sesal
pendapatan, sesal dahulu patah Melayu kata apa? Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Makna kita menyesal awal ni bagus, tapi kalau kita menyesal di pengakhiran kita dah mati baru nak menyesal, maka ketika itu tuan-tuan, sesalan itu tidaklah tuan-tuan membawa makna kepada kita. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah masuk pun waktu isyak tuan-tuan. InsyaAllah kita berhenti takat ini untuk perbahasan berkenaan dengan apabila sampai waktunya tuan-tuan. Sedikit peringatan kepada kita, insya-Allah tuan-tuan, kita semua akan mati tuan-tuan. Jadi saya minta diri saya dan tuan-tuan peringatan, kita memperbanyaklah bertaubat kepada Allah. Itulah tuan-tuan jalan yang paling mudah, paling simple tuan-tuan. Banyaklah bertaubat kepada Allah, banyak sembahyang taubat, tahajud banyak, mayang hajat banyak, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah tuan-tuan. Ramai orang tanya tuan-tuan, kalau dosa kita banyak ni ustaz, boleh masuk syurga ke ustaz? Insya-Allah tuan-tuan. Allah ni Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun. Tapi persoalannya tuan-tuan, kita ni tuan-tuan tak mau langsung nak minta ampun kepada Allah. Kita nak masuk syurga. Tuan-tuan, tapi kita tak mau minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana tuan-tuan? Sebab tu tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sedang betul sekalian, masa yang ada, times yang ada sekarang tuan-tuan, rebutlah masa itu. Rebutlah masa itu supaya masa itu tidak menjadi sesalan kita di akhirat kelak. Ingatlah tuan-tuan, kematian sentiasa dekat dengan kita. Bila kita mati nanti tuan-tuan, pastinya tuan-tuan, kita nak satu kegembiraan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita tak nak bila kita mati esok kita dapat sesalan demi sesalan, maka sesalan itu tidak berguna lagi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, tak payah pening kepala. Anda rasa saya dah masa untuk sakit kepala, makalah Panadol. Tak payah pening kepala. Maka fikirkanlah tuan-tuan apa yang saya sebut ini dalam kuliah saya pada malam ni. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapatlah sedikit ilmu yang kita kongsi, yang saya kongsi tuan-tuan. Tuan-tuan dapat ilmu, saya dapat ilmu, kita kongsi, kita terjemahkan dalam kehidupan kita, ikut syariat, ikut apa yang Nabi suruh, ikut apa yang Allah suruh. InsyaAllah syurga menanti kita. Jadi anda mampu mengubahnya. Jadi tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak kepada Masjid Toh Puan Besar Hatijah Batu Gajah Perak dan belia Masjid Toh Puan Besar Hatijah Batu Gajah Perak kerana sudi menganjurkan kuliah pada malam ni. InsyaAllah ada kesempatan tuan-tuan, insyaAllah lepas ni boleh saya pergi ke Masjid Toh Puan Besar Hatijah Batu Gajah ni, insyaAllah. Kalau ada jemputan, insyaAllah saya pergi. Kita akan bawa tajuk yang lagi best, insyaAllah. Kan di Perak ni, insyaAllah. Kalau ada kesempatan. Lah ni tak boleh pergi sebab PKPP ni kan, tak boleh lagi, insyaAllah. Ada kesempatan, kita akan bersuar di sana, insyaAllah. Ni kalau panjang umur, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak yang memberi komen pada malam ni. Saya tengok ramai yang bagi komen ramai. Terima kasih banyak-banyak pada belia Masjid Batu Gajah. Terima kasih kepada Nafisah Abu Bakar. Terima kasih Ani Hashim. Terima kasih banyak-banyak bagi komen. Muhammad Saiful, Alhamdulillah Ustaz, suara jelas. Terima kasih. Umi Lin Al-Zahrah, Assalamualaikum Ustaz, dan semua dirahmati Allah SWT. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah dapat bersama di sini, menumpang barakah dan aura orang-orang baik, insya-Allah. Amin. Umi ni juga dia kata Haji Bakir bin lebih kedekut. Terbaik Ustaz, ibadat berjemaah di rumah. Ya, insya-Allah. Kita tuan-tuan PKP ni tuan-tuan, bulan Ramadan ni memang kita tak dapat dah lah. Tahun depan tak tahulah, tak ada. Saya rasa insya-Allah kita mula doakan COVID-19 ni dihapuskan oleh Allah SWT. Pertama di Malaysia ni tuan-tuan, alhamdulillah. Kalau tengok di negara lain teruk, di Malaysia ni tuan-tuan, Allah angkat dah sedikit COVID-19. Walaupun ada kes-kes, tapi tak banyak seperti di negara luar, di Indonesia, di Amerika Syarikat, di Brazil, teruk tuan-tuan. Tapi di Malaysia, alhamdulillah, kita dapat pergi masjid balik, kita dapat pergi surau, kita dapat dengar kuliah, alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menonton live pada malam ni. Terima kasih dan minta maaf banyak-banyak lah. Kot saya terlebih cakap ke, tersyok sendiri, shock sendiri ke, ataupun termaki ke, ni minta maaf banyak-banyak. Terlebih kata ke, minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah ada kesempatan kita akan jumpa lagi, insyaAllah.
di lain masa. Mungkin insya-Allah di masjid ni saya akan pergi insya-Allah kalau ada kesempatan, ada jemputan insya-Allah. Mungkin lepas-lepas ni saya akan pergi ke Masjid Tuh Puan Besar Hatijah Batu Gajah ni insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita jumpa lagi di lain masa insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapatlah kita amalkan dalam kehidupan. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang tu datang pada kelemahan dia sendiri. Anda mampu mengubahnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.